Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita banyakkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan, setelah kita hampir dekat lebih daripada 2 minggu kita terpaksa menangguhkan kuliah manzumah kitab Manzumah Manazilul Qamar ini atas beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat bersama-sama dengan Fadil Tuan Guru kita bagi kita membincangkan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, insya-Allah tuan. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah masuk pada bulan Syakban, 6 Syakban 1443 Hijrah yang bersamaan dengan 9 Mac 2022. Alhamdulillah bermakna lagi berbaki dalam lebih kurang dalam 25 ataupun 24 hari lagi insya-Allah, ataupun 23 hari lagi insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita dalam bulan Syakban ini dan memanjangkan usia kita untuk kita masuk dalam bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini seperti biasa kita akan menyambung kembali perbincangan kita dalam kitab yang seperti mana akan diberikan juga link kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nota yang bakal kita bincangkan pada pagi ini, iaitu pada manzilah yang ke-21, iaitu manzilah Al-Baldah. Manzilah Al-Baldah, manzilah yang ke-21 yang berada dalam Buruj Qaus. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh membuat turun nota yang bakal kita bincangkan ataupun kita akan jadikan rujukan, dan juga kitab yang juga ada diberikan link pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah masuk dalam kita punya live ini. Terima kasih Ibnu Dimyati, Izzul Ibrahim, Jebon Al-Pero, Saiful Alinggi Saiful. Terima kasih banyak kerana sama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya mempersilakan pada Tuan Guru kita untuk meneruskan program kuliah kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ustazah dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala bagi Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita akan teruskan dalam membicarakan manzilah yang dinamakan Al-Baldah, juga disebut Al-Baladah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dairaini amin. Kita mulakan dengan bait syair kalam nazam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah.
Wa mawdi'ul baldati sarat qafara bainan nujumi laisa fihi syadra. Wa mawdi'ul baldati sarat qafara bainan nujumi laisa fihi syadra. Artinya, dan kedudukan manzilah al-baldah, juga disebut al-baladah, itu merupakan gurun langit yang kering kontang, yang terletak di antara bintang-bintang yang tiada padanya taburan bintang-bintang. Tiada pada ruang itu sebutir bintang pun. Baik, bait syair yang kedua, kalam nazam yang selanjutnya. Lakinnaha min fawqiha qiladah sarat liman yarsuduha ifada. Lakinnaha min fawqiha qiladah sarat liman yarsuduha ifada. Akan tetapi manzilah al-balada itu di atas kedudukannya ada bintang-bintang berbentuk kalungan, iaitu mahkota. Jadilah bintang-bintang kalungan itu sebagai petunjuk bagi orang yang meneropongnya. Baiklah, setelah kita melihat dan memerhatikan dan sama-sama kita membaca bit-bit syair, kalam nazam yang dikemukakan oleh pengarang ini, Ibnu Muhammad An-Nabhani, kita perhatikan pula syarah yang diberikan. Qauluhu al-baldah, al-baldah, al-balada, bifathil ba' al-muwahhada, wa hiya fi burjil jaddi. Al-baldah dibaca dengan baris atas pada huruf ba yang bertitik satu. Maka boleh dibaca dengan al-baldah dan boleh juga dibaca dengan al-balada. Sama sekali jangan dibaca dengan al-buldah, al-bulada. Dan manzilah al-baldah, al-baladah berada pada buruj al-jaddi. Kalaupun dia sememangnya berada pada buruj yang sebelumnya, yang sedia maklum dia berada di buruj kaus, pusaran panah, tetapi dia dikuasai. Buruj pusaran panah itu dikuasai, dipengaruhi oleh apa yang disebut buruj al-jaddi, iaitu kambing laut. Baik, kita teruskan lagi kalam syarah yang dikemukakan. Qauluhu qafra ay la syai'a fihi wa asluha ardun la nabata fiha wa la ma'a li anna al-baldata fuda'un fis sama' la kawkaba fihi wal qiladatu fawqa dhalikal fudai dalilun 'alayha wa hiya sittatu nujumin ka'annaha qausu ajamiyah wa ahlul gharbi yusammunaha al-mihrab li shibhiha bidzalik wa li kauniha min waqti tulu'iha ila waqti ghurubiha tawadhi al-qiblah fi diyaril misriyah. Artinya, merujuk kepada kalimah qafzah pada kalam nazam dan bait syair yang dikemukakan. Qafzah menjelaskan tentang manzilah al-baladah, juga disebut al-baldah, sebenarnya tiada mengandungi sebarang bintang, tak ada sebutir bintang pun yang membina manzilah al-baladah.
Dengan kata lain, dan asalnya manzilah al-baladah itu merujuk kepada bumi yang tiada tumbuh-tumbuhan dan tiada air. Dengan kata lain, bumi yang kering kontang lagi tandus. Itulah dia nisbah kepada langit yang tiada sebutir pun bintang. Maka ruangan langit yang tiada sebutir pun bintang, ruangan langit itu disebut al-balda, al-balada. Lalu disabitkan ruangan kosong di langit yang tiada sebutir bintang itu dengan kedudukan manzilah yang disebut manzilah al-balada, al-balda. Membawa erti manzilah gurun, gurun di langit. Bukan gurun di bumi, gurun di langit. Dan bintang-bintang kalungan, ya, bintang-bintang kalungan juga disebut sebagai mahkota yang dinamakan al-iklilul janubi, yang berada di atas manzilah al-baladah di ruangan langit yang kosong itu sebagai penunjuk bagi manzilah al-baladah. Bintang-bintang berbentuk kalungan al-iklil al-janubi yang membawa erti mahkota selatan. Al-iklil al-janubi, mahkota selatan, sebenarnya terdiri daripada 6 bintang seperti busaran panah ajam yang bukan digunakan oleh masyarakat Arab. Busaran panah yang bukan daripada buatan kegunaan orang Arab. Dan penduduk negara barat menamakan al-iklil al-janubi, bintang mahkota selatan, yang menjadi penunjuk kepada manzilah al-baladah itu dengan nama al-mihrab, kerana menyerupainya seperti mihrab masjid. Dan kelakuannya ketika waktu terbit hinggalah waktu terbenam yang lurus ke arah kiblat bagi negara Mesir. Penduduk di negara Mesir apabila memerhatikan bintang al-iklil al-janubi, iaitu bintang yang rupa bentuknya seperti kalungan, juga disebut mahkota selatan, yang boleh juga dirupa bentukkan seperti mihrab, maka penduduk di seluruh negara Mesir akan jadikan bintang al-iklil al-janubi ini yang dibentukkan seperti bentuk mihrab itu sebagai arah kiblat yang tepat dari Mesir ke Al-Masjidul Haram. Baiklah, Ustaz Faizal Jani, mohon gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Maka kita perhatikan pula bait syair yang selanjutnya, kalam syair yang selanjutnya, kalam nazam. Bisa bi'id dalwi iza taraha bitali'il fajri bada majraha. Bisa bi'id dalwi iza taraha bitali'il fajri bada majraha. Berada pada turutan ketujuh dari gugusan Burj Ad-Dalu. Apabila kamu perhatikan berdasarkan turutan manzilah al-baladah, mula kelihatan laluannya ketika terbit fajar. Hanya kelihatan laluannya kerana dia tiada bintang, tak ada sebutir bintang pun pada kedudukan manzilah al-baldah al-baladah. Baik, selanjutnya kalau kita perhatikan kalam syarah yang diberikan, wama qaraba min ardiha min jihatil maghrib wa sumiyat qaladatun lishibiha bi'aqdi muntazimin wa qad ihtafa nasfuhu hawlal
عنق وهذه سورتها. قال الفداني وفي بعض النسخ وموضع البدات صار مغفر من النجوم ليس فيه أثر. قوله بسبع الدلو إله ويطلع معها من ناحية اليمن نجمان يقال لهما الظالمان الصغيران ومن ناحية الشام النسر الطائر والنجوم حواليها qalilatun. Baik, kita perhatikan terjemahan yang diberikan. Dan beberapa bintang yang hampir pada ruangan manzilah al-baladah daripada arah barat. Bolehlah nak jadikan penunjuk kepada manzilah al-baladah yang kosong daripada sebarang bintang, maka selain daripada kita jadikan al-iklil al-janubi, gugusan bintang yang disebut al-iklil al-janubi, mahkota selatan, kalongan mahkota selatan, boleh juga kita jadikan ada beberapa butir bintang yang hampir dari arah baratnya. Dan dinamakan bintang-bintang kalongan juga disebut mahkota, ya, kerana menyerupai simpulan tali membentuk kalongan. Dan sesungguhnya tersembunyi sebahagian daripada kalongan tersebut yang mengelilingi tengkuk, dan beginilah gambarannya. Baik. Dan berkata Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, seorang tokoh ulama falak, wafat pada tahun 1990 di Makkah Al-Mukarramah, melihat pada sebahagian daripada naskah yang ditulis mengemukakan kalam syair berhubung tentang kedudukan manzilah al-baladah, dan kedudukan tempat manzilah al-baladah itu jadilah tempat mendapat pengampuran daripada bintang-bintang yang tiada padanya kesan-kesan peninggalan. Baik, akan dibahaskan kemudian. Selanjutnya, dan daripada pihak negara Al-Yaman, yakni arah selatan, iaitu dua bintang yang dikenali dengan nama dua yang zalim, yang kecil kedua-duanya. Dan daripada pihak negara Asyam punya, negara Asyam iaitu arah utara, ada sebutir bintang yang dikenali dengan nama An-Nasr Ta'ir. Dan masih lagi ada beberapa bintang yang kecil di sekelilingnya. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Minta gerakkan lagi Ustaz Faizal. Slide yang selanjutnya. Baik, sekali lagi. Terima kasih. Hadirin hadiran ashabul fadilah, ustaz ustazah yang dirahmati Allah. Manzilah al-baladah satu-satunya manzilah yang tiada sebutir bintang untuk dijadikan bintang rujukan, dan tiada sebutir bintang yang membina manzilah al-baladah. Tak ada. Bayangkan 360 darjah. 360 darjah bulatan langit ini. 360 darjah bulatan langit yang kita sedia maklum. Maka ada satu ruang dengan kadar 15 darjah yang kosong daripada bintang-bintang. Daripada 360 darjah bulatan langit, bulatan langit, kubah langit malam 180 darjah. Maka yang di bawah 180 darjah. Maka bulatan sempurna langit itu 360 darjah. Daripada 360 darjah bulatan langit itu ada sekadar 15 darjah yang kosong daripada apa jua bintang. Bintang besar
bintang kecil. Al-Fudha, ruangan kosong. 15 darjah adalah ruangan kosong. Yang lain semua dipenuhi dengan jutaan bintang-bintang. Maka ruangan kosong itu zaman berzaman telah digazetkan, telah diisbatkan oleh junjungan mulia baginda Idris alaihi salam sebagai manzilah al-balada. Manzilah al-balada. Baik. Manzilah al-baladah, baladah bawa erti gurun. Apabila sebut gurun, gurun di bumi. Gurun di bumi, penempatan yang tiada apa pun tumbuhan, tanaman dan sama sekali tiada air. Ya, tiada air. Yang jelas padang pasir. Sejuk melampau, begitu juga kalau panas-panas melampau, panas terik, bahang, wali'ayazubillah. Maka di ruangan langit 15 darjah adalah gurun. Tiada sebutir bintang pun yang tumbuh di situ. Maka itulah dia ruangan yang disebut manzilah al-balada. Dengan kata lain, manzilah gurun langit. Baik, kalau kita perhatikan paparan yang diberikan, manzilah al-baladah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim sejuk. Iaitu kalau kita ambil tarikh 3 Februari tahun 2022 pada jam 6.22 pagi masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar di Pulau Pangkur. Kita perhatikan di kaki langit ufuk timur. Kaki langit ufuk timur. Syarqun, timur. Perhatikan di situ. Ya. Perhatikan garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau. Dan perhatikan pula garis bujur berwarna merah. Dairatul kusufiyah. Al-Khatul Kusufi. Maka di situ saya ada buat satu penandaan bulat. Satu penandaan bulat. Maka itu bintang, tetapi selepas itu ruangannya adalah ruangan yang kosong. Ruangan kosong, tiada apa pun sebutir bintang dengan kadar 15 darjah. Ruangan kosong. Tinggal lagi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hamad An-Nabahani menyatakan oleh kerana tak ada sebutir bintang yang membina manzilah al-balada sesuai dengan maknanya gurun langit, dan oleh kerana tiada sebutir bintang pun sebagai bintang rujukan dan bintang yang membina manzilah, oleh itu tak dapat tidak perlu ada bintang sokongan. Dan bintang-bintang sokongan kali ini sama sekali bukan daripada bintang-bintang yang membina buruj dan bintang-bintang yang membina manzilah. Ya. Boleh kita lihat di situ ada 6 butir bintang yang berada berdekatan dengan buruj Al-Kaus di bahagian kaki. Di bahagian kaki tu kita akan lihat di situ tertulis Al-Iklil Al-Janubi. Al-Iklil Al-Janubi. Al-Iklil bawa erti kalungan ataupun mahkota. Al-Iklil Al-Janubi bawa erti mahkota selatan. Mahkota selatan. Jadi ada 6 bintang yang membina mahkota selatan. Maka Al-Iklil Al-Janubi, mahkota selatan inilah dia satu-satunya gugusan bintang yang menjadi rujukan tentang kewujudan manzilah al-balada. Dan
ialah dia satu-satunya bintang yang memberi sokongan. Bukan untuk pencalonan di PRN Johor, tapi ini satu-satunya gugusan bintang yang memberi sokongan kepada terbenanya Manzilah Al-Balada. Baik. Bagi masyarakat Mesir di negara Mesir, mereka akan jadikan bintang sokongan ini, iaitu Al-Iqlil Al-Janubi, mahkota selatan ini, sebagai arah kiblat yang tepat. Kita boleh lihat dekat situ, apabila kita lihat di situ ada moncongnya, mahkota selatan tu, kalungan tu dia ada moncong ujung tu, itu digambarkan, ditasyakul, dibentuk dan tasawur digambarkan seperti mihrab masjid. Apa makna mihrab? Mihrab membawa erti bahagian paling tengah dan bahagian hadapan di tengah. Hadapan dan tengah. Kita kata mihrab tu merujuk kepada mim, itu adalah makan, isim makan, menunjukkan tempat. Kalau sebut mihrab membawa erti bahagian hadapan tengah. Kalau kita tengok dinding tu, dinding hadapan masjid, maka garis tengah itu, garis tengah dinding hadapan itu disebut mihrab, garis tengah. Pentingnya mihrab untuk menjadi penetapan kiblat. Ya, apabila siapa pun nak sembahyang dalam masjid, dia mesti lihat di mana mihrab masjid untuk memberi keyakinan kepadanya, itulah dia arah kiblat yang tepat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 144 surah Al-Baqarah. Ya. Itu pentingnya mihrab. Baik, bagi masyarakat Mesir, mereka tasyakul dan tasawurkan, mereka bentuk dan rupakan Al-Iqlil Al-Janubi, mahkota selatan ini, sebagai rupa bentuk mihrab, dan mereka akan mensabitkan dan menentukan arah kiblat dengan gugusan bintang ini, Al-Iqlil Al-Janubi. Selain daripada Al-Iqlil Al-Janubi, bintang mahkota selatan, gugusan bintang-bintang mahkota selatan yang 6 ini, sebagai bintang rujukan dan bintang sokongan kepada terbenanya Manzilah Al-Balada. Apabila sebut tentang Al-Iqlil Al-Janubi, mahkota selatan, mesti ada Al-Iqlil Al-Shimali, iaitu gugusan bintang-bintang mahkota utara. Al-Iqlil Al-Janubi, mahkota selatan. Al-Iqlil Al-Shimali, mahkota utara. Ya, ada gugusan bintang-bintang mahkota utara yang kedudukannya berdekatan dengan Ad-Dabul Asghar dan Ad-Dabul Akbar. Berdekatan dengan gugusan bintang-bintang iaitu beruang kutub. Beruang kutub yang besar, beruang kutub yang kecil. Beruang kutub yang kecil itulah ekornya itu adalah bintang kutub. Jadi berdekatan dengan gugusan bintang-bintang beruang kutub, baik yang besar maupun yang kecil, kat situ ada satu gugusan bintang yang disebut Al-Iqlil Al-Shimali, iaitu bintang-bintang Al-Iqlil Al-Shimali, mahkota utara. Baik, Ustaz Fazal Jani boleh gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, kita perhatikan. Setiap hari Manzilah Al-Baladah akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Anjakkan 1 darjah. Walaupun kita tak ada bintang,
tapi kita boleh ambil bintang-bintang berdekatan sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Manzumah Manazilul Qamar. Kita boleh ambil juga bintang-bintang di sebelah barat yang berdekatan. Kerana 15 darjah tu ruang kosong tu besar juga. Jadi ambil bintang-bintang barat dan bintang itu boleh kita mengukurnya. Anjakkan setiap hari akan berganjak 1 darjah. Sebagaimana yang dinyatakan pada 3 Februari 2022 jam 6.22 pagi ya, pada kadar 2 darjah 25 minit, manakala keesokan harinya pada 4 Februari 2022 jam 6.22 pagi terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Pada bintang yang dijadikan rujukan, bintang yang diukur itu telah berganjak daripada 2 darjah 25 kepada 3 darjah 20. Sebagai bukti setiap hari manzilah al-baladah akan berganjak sebanyak 1 darjah. Baik. Ustaz Faizal Jani minta gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Secara global kita perhatikan maknanya kedudukan manzilah al-baladah yang kosong daripada sebarang bintang. Tinggal lagi ruangan kosong tu di mana? Ruangan kosong tu ruangan kosong pada serban. Kalau kita perhatikan serban yang dipakai oleh pemanah yang kita kata mitosnya bertubuh manusia tetapi berkaki dan berbadan seperti kuda. Maka berserban dan serbannya itu ada al-afabah, ada ekor serban. Afabah tu ekor serban. Ada 4 ekor serban. 1, 2, 3, 4 ekor serban tu. Jadi ruangan 2 ekor serban itu dengan kadar 15 darjah, itulah ruangan kosong yang merupakan manzilah al-baladah, tiada sebutir bintang pun di situ. Sehinggalah sampai kepada tanduk jadi, tanduk kambing laut tu jadi barulah dikira manzilah yang lain. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani untuk gerakkan slide yang selanjutnya. Berakhir manzilah al-baladah dengan terbit bintang Sa'duz Zabih di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Kalau kita perhatikan berdasarkan paparan yang diberikan dengan perisian stellarium, pada tarikh 12 Februari 2022 jam 6.22 pagi masuknya waktu subuh terbitnya fajar di Pulau Pangkor. Kita perhatikan. Maka kalau kita perhatikan di kaki langit timur, syarqon, garis berwarna hijau, garis ufuk berwarna hijau, dan perhatikan pula al-khatul kusuf, garis bujur berwarna merah, maka dekat situ adanya bintang yang saya tandakan dengan bulatan, betul-betul berada di atas sedikit sahaja daripada garis ufuk berwarna hijau. Maka itulah dia bintang Sa'duz Zabih yang kedua. Sa'duz Zabih ni ada 2 bintang. Setiap satu bintang tu pada satu tanduk. Pada tanduk kedua tu, tanduk pertama Al-Jaddi, itu adalah Sa'duz Zabih yang pertama. Pada tanduk kedua Al-Jaddi, itu adalah Sa'duz Zabih yang kedua. Dengan terbitnya 2 bintang yang membina manzilah Sa'duz Zabih, maka berakhirlah manzilah al-baladah. Manzilah al-baladah.
Baik, mohon Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya kalau kita perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Al-Balada. Kita perhatikan kaki langit timur, ya, 31 Januari 2022 pada jam 6.40 pagi. 6.40 pagi, bulan baru terbit. Nampak bulan tu terbit. Saya tandakan dengan 4 penanda berwarna merah. Bulan baru sahaja terbit daripada ufuk timur tu. Dan bulan yang terbit pada jam 6.40 pagi tu terbit berada di manzilah Al-Balada, iaitu kedudukan gurun langit yang kosong daripada apa pun bintang-bintang. Baik, masyarakat Arab zaman berzaman mereka memahami tentang nilai-nilai yang ada pada manzilah Al-Baladah ini. Ya, apatah lagi manzilah Al-Baladah ini, kalau kita perhatikan, maknanya dia terbit pada kemuncak musim sejuk. Kemuncak musim sejuk, maknanya musim sejuk pusingan pertama, iaitu akhir Disember. Sebulan kemudian pusingan kedua, ya, dan kali ini sebelum memasuki pusingan ketiga, maka inilah dia kemuncak sejuk. Cuaca sejuk di negara-negara Arab, khususnya pada tarikh ini, 3 Februari hinggalah 11 Februari. Oleh itu, mereka merasakan, oleh kerana mereka hidup di kawasan gurun yang sejuk, dan mereka melihat manzilah Al-Baladah, iaitu gurun di langit. Mereka akan membuat perbandingan gurun di bumi dengan gurun di langit. Gurun di bumi dengan gurun di langit. Ya. Lebih-lebih lagi nilai kesejukannya. Sejuk gurun di bumi dan panas gurun di bumi. Bagaimana sejuk gurun di langit? Bagaimana panas gurun di langit? Ya, masyarakat Arab mereka akan membuat perbandingan. Yang jelas, ya, mereka akan dapati bahawa pada detik ini terbitnya manzilah Al-Baladah yang tiada sebarang bintang yang disebut sebagai gurun langit, ya, anjing-anjing liar berkeliaran kerana kesejukan. Anjing yang hebat tu pun, serigala yang hebat, baik anjing yang liar, serigala yang liar, yang begitu kuat pun tak tahan dengan kesejukan. Mereka akan berkeliaran. Berkeliaran, ya, untuk meneruskan hidup. Kesejukan berhadapan dengan tekanan hidup, bebanan hidup, desakan hidup. Maka serigala-serigala itu akan keluar dan mengganas. Mereka sanggup mati untuk meneruskan hidup. Ya, mereka sanggup mati untuk meneruskan hidup. Jelas. Baik. Maka begitu juga dalam tempoh ini, bukan serigala sahaja, tetapi binatang-binatang berbisa. Kalajengking, ya, begitu juga apa juga binatang-binatang berbisa di gurun akan keluar.
Adakah kerana mereka itu tidak tahan kesejukan, ataupun itulah dia nilai gurun, pertemuan dua gurun, pertemuan gurun di bumi dengan gurun di langit. Ada nilai-nilai yang masyarakat Arab cukup memahami, dan mereka cuba mengelakkan. Kalau mereka nak berperang, mereka cuba elakkan berperang pada detik ini. Sepanjang maknanya tempohan masa 15 hari, 14 hari dengan kemunculan manzilah al-baladah, mereka cuba elakkan daripada peperangan kerana mereka berdepan dengan risiko binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa. Sememangnya tak ada apa lagi hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan kerana mereka telah berada di kemuncak musim sejuk sebelum ketibaan musim bunga yang dinanti-nantikan. Itu berdasarkan fakta sejarah dan adat istiadat masyarakat Arab. Al-adatu muhakkamatun. Adat dijadikan hukum. Jadi masyarakat Arab sebenarnya cukup khawatir dalam tempoh masa ini. Tempoh masa 11 hari hingga 14 hari dengan terbit dan munculnya manzilah al-baladah, kerana berisiko dan mereka berhadapan dengan situasi yang tiada hasil mahsul yang mereka raih dan mereka peroleh. Mereka hanya mengharapkan bekalan-bekalan makanan yang sedia ada. Maupun mereka pun tak berurus niaga pada tempoh masa ini. Dalam tempoh masa 11 hari hingga 14 hari ini. Sebab itu mereka lebih memahami istilah baladah itu sendiri. Gurun. Pertemuan dua gurun. Gurun di bumi dan gurun di langit. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka mereka juga akan menyebut waktu terbitnya manzilah al-baladah ini dengan istilah hamidah. Hamidah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 5 surah Al-Hajj. Wa taral arda hamidah fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Sadaqallahul azim. Kamu lihat sendiri wahai manusia. Allah berfirman pada ayat 5 suratul Hajj. Kamu perhatikan sendiri. Bumi yang kering kontak, bumi yang tandus lagi gersang, tak ada apa. Maka apabila kami limpahkan air hujan daripada langit membasahi muka bumi, bumi hidup kembali. Ihtazat, bumi bergerak, bumi bernyawa semula dengan menzahirkan 6 keajaiban bumi. Ihtazat, nilai tumbuh, nilai tambah, nilai kembang, nilai subur. Warabat, nilai gandaan hasil mahsul. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan nilai kepelbagaian hasil mahsul, rupa bentuk, warna-warni, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sememangnya apa yang disebut manzilah al-baladah ini bukanlah manzilah yang dibenci. Tetapi apabila terbitnya manzilah al-baladah itu menjadi petanda kepada masyarakat Arab. Mereka hanya menunggu tempoh masa 11 hingga 14 hari lagi. Sabar. 11 hingga 14 hari lagi. Kerana selepas itu nanti akan turunnya hujan. Hujan yang Allah Subhanahu wa taala perakukan. Hujan yang memberi nyawa untuk menghidupkan kembali bumi yang mati.
Bila bumi itu hidup kembali dengan nyawa yang Allah beri melalui limpahan air hujan, bumi akan serlahkan enam keajaiban bumi. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai kembang, nilai subur, nilai gandaan hasil, dan nilai kepelbagaian hasil dan mahsul. Saya kembalikan kepada Ustaz Faizal Jani. Dijemput dan dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita atas penjelasan yang telah diberikan pada manzilah beldah yang telah pun kita bincangkan sebentar tadi. Alhamdulillah, padat dan juga panjang perbahasan yang telah disebutkan. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kemukakan soalan yang insya-Allah akan saya cuba raikan bagi kita kemukakan kepada affiliate Tuan Guru kita, insya-Allah. Cuma sementara menunggu kepada soalan yang mungkin dia akan dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita di FB nanti. Ustaz, mungkin dengan kedatangan bulan Sya'ban 1443 Hijrah ini, mungkin ada sedikit beberapa perkara yang affiliate Tuan Guru kita boleh kongsikan lah, Ustaz, dengan kedatangan bulan Sya'ban yang kita masih lagi pada awal-awal bulan Sya'ban ini, masih lagi dalam 6 Sya'ban. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita raikan ataupun boleh kita jadikan panduan dengan kedatangan bulan Sya'ban ini yang bermakna tak lama lagi akan datang bulan Ramadan untuk tahun 1443 Hijrah ni. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit komen, insya-Allah. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jawapan yang saya nak berikan adalah jawapan berdasarkan kita kata fahaman astrologi. Astrologi masyarakat Arab. Astrologi masyarakat Arab. Jadi kenapa kita nak katakan masyarakat Arab? Kerana merujuk kepada kalimah Sya'ban kan. Kalimah Sya'ban. Kerana sebahagian daripada ulama-ulama ilmu nahwu, Sibawih, Syekh Al-Imam Sibawih menyatakan bahawa Sya'ban itu adalah ismul lazi la yansarif. Ismul lazi la yansarif, iaitu kalimah Arab yang tak boleh dibacakan dengan tanwin. Kita belajar ilmu nahwu tu kan. Ismul lazi la yansarif. Begitu yansarif. Begitu juga Ramadan. Ismul lazi la yansarif. Jadi 3 bulan ni berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi sebahagian daripada ulama, antaranya ulama nahwu iaitu Syekh Al-Imam Sibawih menyatakan Rajab, Sya'ban, Ramadan ni ismul lazi la yansarif. Jadi kita kalau nak baca Ramadana, Ramadani, Ramadan, dia tak boleh baca Ramadani kan. Rajab, Rajaba, Rajabu, Sya'bana, Sya'banu, ismul ladzi la yansarif. Wa jurra bil fatahati ma la yansarif malam yudhaf aw yaku ba'da ar-radif. Itu dalam apa nama, kalau ingat lagi lah Ustaz Jani, Matan Alfiyah. Matan Alfiyah. Baik. Menjelaskan bahawa bermula dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini masyarakat Arab sejak daripada kewafatan baginda Ismail alaihi salam. Kewafatan baginda Ismail alaihi salam. Masyarakat Arab menganggap bulan Rajab adalah bulan ketakutan. Bulan yang tak menentu. Bulan yang tak menentu, tak pasti. Ya, dia 3 tu. Tak menentu, tak apa lagi, tak menentu, tak sekata, dan tidak seragam.
tak menentu, tak sekata, tak seragam. Maka bulan yang dibimbangi adalah bulan Rajab. Kalau hujan melimpah pun pada bulan itu, ini adalah fahaman masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam. Mereka akan menyatakan hujan di bulan Rajab itu hujan yang tak menentu. Tak menentu. Tak menentu hari turunnya. Tak sekata. Maknanya tak sekata turun tempatnya. Tempat ni dapat sikit, tempat ni dapat sikit, tempat ni dapat banyak. Yang ketiganya, tak seragam. Kadar limpahan isi padu. Maka bulan Rajab ini bulan yang dibimbangkan. Bimbang oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu bimbang. Setelah mereka meraih Jamadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Itu ada makna tu kenapa. Kenapa namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sekarang kita guna Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Awal, Jumadil Thani, ataupun Jumadil Akhirah. Jadi setelah mereka meraih 4 bulan hasil yang membanggakan, hasil yang diharapkan, mereka memahami mereka dah raih 4 bulan dan mereka faham mereka akan terima apa? Sesuatu yang tak menentu, tak sekata, tak seragam. Itu disebut bulan Rajab. Dan datangnya bulan Sya'ban, mereka melihat sekiranya bulan Rajab apa yang mereka dapat baik, maka bulan Sya'ban, istilah Sya'ban itu iaitu maknanya bercabang-cabang, maka bercabang-cabanglah kebaikan. Cawangan, banyaklah cawangannya nanti. Tapi sebaliknya kalau bulan Rajab itu hasilnya merudup, suram. Bulan Sya'ban nanti bercabang-cabanglah kesuramannya, bercabang-cabanglah kemuramannya. Itu yang kita nak jelaskan. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba mengubah minda masyarakat Arab yang dah zaman berzaman. Daripada zaman Nabi Allah Ismail alaihissalam, ada riwayat yang tidak rasmi. Jarak Nabi Allah Ismail alaihissalam sehingga zaman baginda Muhammad SAW 3,000 tahun. 3,000 tahun dah fahamannya begitu. Itu adalah fahaman berkala, berjadual. Memang jadualnya begitu. Jadi mereka bulan Rajab aja dia tak senang kerana tak menentu, tak sekata, tak seragam. Apa pun, baik hujan, baik apa semua. Dan Sya'ban nanti dia mengikut. Kerana Sya'ban tu makna cabang, bercabang-cabang, bercawang-cawang. Jadi kalau baik di bulan Rajab, bertambah baiklah, bercabang-cabanglah kebaikan di bulan Sya'ban. Kalau buruklah di bulan Rajab, bercabang-cabanglah, bercambah-cambahlah keburukan di bulan Sya'ban. Ini pemahaman. Maka datangnya hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Ala anna Rajaba syahrullahil afaq. Ketahuilah bahawasanya bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang diberikan keistimewaan. Jangan anggap yang bukan-bukan. Hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, Rajabu syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadanu syahru ummati. Maka ada sebahagian ulama hadis menyatakan ini bukan hadis. Betul. Kenapa bukan hadis? Adakah ini adalah kata-kata masyarakat Arab ataupun kata-kata para sahabat yang nak memberi semangat kepada masyarakat Arab yang dah zaman berzaman dah ribuan tahun, mentalitinya begitu. Pun begitu Imam Al-Ghazali
dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan ini adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Rajabu syahrullah, Rajab bulan Allah, Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulan aku, Ramadan syahru ummati, Ramadan itu adalah bulan umatku. Masyarakat Arab zaman berzaman mereka memang tak suka bulan Ramadan. Ya, maka sebab itu mereka ubah bulan Ramadan sebagai bulan pertama. Bulan Ramadan dan bulan pertama ikut kalender masyarakat Arab, sehinggalah Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Umar berjaya memberi keyakinan kepada kaum muslimin, kita back to the basic. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, istishabul asli, balik semula. Bahawa bulan pertama adalah bulan Muharram. Ramadan bulan yang ke-9. Kalau tak, selama ini masyarakat Arab ubah. Sejak kewafatan baginda Ismail AS, masyarakat Arab ubah Ramadan sebagai bulan yang pertama, Sya'ban sebagai bulan yang terakhir. Kenapa? Itu fakta sejarahnya yang saya kemukakan. Datang hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, memberi semangat kepada kita tentang nilai yang Allah letakkan kepada bulan Rajab, bulan haram, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, kerana sah 15 hari bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan cita-cita Rasulullah SAW. Apa cita-cita Rasulullah SAW? Menjadi esko agama, gereja? Tidak. Cita-cita Rasulullah SAW ialah kiblat diubah daripada Al-Masjidul Aqsa ke Al-Masjidul Haram, yang diturunkan pada tanggal 15 hari bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah, di tempat namanya Masjid Qiblatain. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wallahu a'lam bissawab. Kembalikan kepada Ustaz Faizal Zain. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada satu soalan daripada Ibnu Arman. Salam Ustaz. Apa kaitan manzilah Al-Baldah ini dengan surah Al-Balad? Sebagaimana dirupa bentuk sebagai mihrab dan petanda tengah di hadapan, yakni kiblat. Apa kaitan manzilah Al-Baldah ini dengan surah Al-Balad? Kalau ada kaitannya, sebagaimana dirupa bentuk sebagai mihrab dan petanda tengah di hadapan, yakni kiblat. Ini sahabat kita Ibnu Arman bertanya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, istilah Al-Balad dalam Al-Quran itu maknanya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada gurun yang bukan sebarang gurun, kerana dia ada kaitan dengan firman Allah pada surah Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'an linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan satu penempatan gurun. Jadi antara yang lain saya ambil daripada keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan berhubung tentang nilai padang pasir. Nilai padang pasir Makkah Al-Mukarram. Kenapa pula nak dinilai? Kerana persoalannya, kenapa Baitullahil Atiq, Ka'bah Baitullah itu tidak diletakkan di Ukraine yang menjadi rebutan. Kenapa diletakkan di tempat berbatu pecal, tandus, kering kontang? Kenapa tidak
Maknanya Kaabah Baitullah itu diletakkan di sebuah bandaraya yang disebut holistik. Bandaraya yang memiliki pelbagai kelengkapan dan peralatan. Holistic, English language you call that holistic. Kenapa? Kaabah Baitullah diletak di tempat yang kering kontang, batu pecah, kawasan gurun. Kenapa? Allah jelaskan. Inna awala baitin wudi'an linnasi lalladhi bibakkata mubarakah. Bahwasanya rumah Allah yang mula-mula Allah tempatkan di muka bumi ini merupakan suatu lembah tangisan. Allah jelaskan. Allah Ta'ala pilih Makkah Al-Mukarramah, lembah berbatu, lembah kering kontang, lembah gurun. Kenapa? Dan Allah nyatakan Bakkata mubarakah, lembah tangisan. Baginda Ibrahim AS menangis. Baginda Ismail AS menangis sampai di lembah, kerana baginda Ibrahim AS diberi amanah untuk membina dan membangunkan semula Kaabah Baitullahil Atiq yang rosak akibat daripada banjir besar yang berlaku di zaman baginda Nuh AS. Jadi terkejut Nabi Ibrahim AS. Di sini ke tempatnya Kaabah Baitullah. Kenapa tak New York City? Kenapa gurun ni yang terpilih? Yang akhirnya disebut sebagai lembah tangisan. Baginda Nuh AS menangis di situ. Baginda Adam AS menangis di situ. Lembah tangisan. Kita je ketawa di situ, kuat makan kenyang kat sana mengerjakan haji umrah. Baginda Adam AS menangis di situ, lembah tangisan. Baginda Idris AS menangis di situ. Baginda Nuh AS menangis di situ. Baginda Ibrahim AS menangis, lembah tangisan. Menangis tu kerana tak menjangkakan. Ini ke tempat yang menjadi pilihan yang disebut Ummul Qura. Pertanyaan yang dikemukakan. Saya kembalikan semula ke Okey, Fadil Ustaz, insyaAllah tuan-tuan. Ada sangkut sikit tunggu kita. Mungkin dia punya line tak apa cantik. Alhamdulillah, walau bagaimanapun insyaAllah tuan-tuan, apa yang telah dikemukakan oleh sahabat kita tadi, Ibn Arman, semoga mendapat penjelasan yang baik. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Fadil Tuan Guru kita tadi, insyaAllah. Laikulihal tuan-tuan, saya rasa setakat ini sajalah dulu kita punya program bacaan kitab kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah tuan-tuan, walaupun ada masalah sikit talian, saya rasa insyaAllah nanti kita akan cuba menghubungi balik kepada Ustaz untuk maklumkan tentang hal ini. Alaikumsalam, terima kasih banyak kepada Fadil Tuan Guru kita, sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program kita daripada awal tadi sehinggalah akhir program kita pada pagi yang berbahagia ini. Dan saya mohon maaf bagi pihak Jabatan Mufti kerana lebih kurang 2 minggu kita tidak dapat bersiaran secara live untuk membaca ataupun kita membincangkan kitab Manzumah Manazilul Qamar dan juga beberapa isu-isu falak yang telah berikan tadi sebentar. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Moga-moga insyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri kuliah yang akan datang. InsyaAllah pada hari Selasa hadapan, seperti mana jadual biasa. Kalau sekiranya ada apa-apa perubahan, insyaAllah kita akan maklumkan secepat mungkin. Dan kita doakan pada Tuan Guru kita diberikan kesihatan berpanjangan. Juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moga-moga kita berikan juga kesihatan berpanjangan, dilindungi daripada wabak COVID-19 ini dan juga wabak-wabak penyakit lain, insyaAllah.
Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.